أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Okey, selesai untuk agenda pertama kita dalam rancangan tadabbur pada hari ini, iaitu membaca tilawah. Okey. So seperti biasa, siapa yang ada terjemahan kita galakkan untuk ada terjemahan paling kurang. Kalau tak ada tafsir pun ada terjemahan pun bagus. Kita boleh tengok-tengok, kita boleh baca apa yang kita nak faham daripada ayat ini. Okey. Kita dah cerita juga apa yang ada pada surah Ali Imran, topik-topiknya, temanya, apa yang cerita pasal Ali Imran. Ali Imran ni bermaksud keluarga Imran sebenarnya. Keluarga Imran, nama Imran tu nama orang lah. So penonton-penonton kita ni yang ada keluarga sangat-sangat bagus untuk faham tentang surah ini. Tak adalah yang tak ada keluarga tu boleh faham. Nak berkeluarga sebagainya, tu yang penting lah. Sebab dalam ni cerita pasal ibu iaitu Maryam dan juga kisah lain-lain lah. Dan banyak lagi. Nanti kita share lagi insyaAllah. So anda kena tengok yang minggu lepas ni lah. Jangan terlepas episod-episod sebelum ini. Okey. Ayat pertama surah Ali Imran ni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita mulakan bacaan tadabbur surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Okey, Alif Lam Mim ni apa kawan-kawan? So cara bacaan ni saya terangkan dulu. Mungkin ada yang tak perasan, terlepas, pandang dan sebagainya. Alif Lam, panjang 6 harakat. Okey. Alif Lam Mim. Mim pun 6 harakat. Tengah-tengah tu dia ada macam idgham. Masukkan Lam Mim. Okey, kawan-kawan kita tahulah apa hukum tajuk dia. Saya tak nak beritahu. Okey, teruskan. Alif Lam Mim ni, so mudah cerita dia, kita dah huraikan dah sebenarnya dalam surah Al-Baqarah. Ada 29 surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Antaranya adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah As-Sajadah dan banyak lagi lah. Kawan-kawan boleh tengok. Boleh baca-baca, tengok mana yang surah-surah yang mula dengan Alif Lam Mim. So Alif Lam Mim ni cerita mudah dia adalah, kalau kita nak hurai, kita dah hurai dah yang awal-awal tu kan surah Al-Baqarah. So kita tengok awal-awal tu. So tak naklah share benda yang sama kan. Kalau boleh kan. Tapi kita share yang mudah ceritanya. Saya jawab kalau orang tanya kan. Saya jawab apa? Wallahu a'lam. Sebabnya ayat pertama ni cerita tentang Alif Lam Mim. Dia huruf-huruf lah. Ataupun huruf potongan-potongan huruf. Alif Lam Mim. Huruf, tiga-tiga huruf tu kan. So apa maksud dia? So Rasulullah pun tak bagi tahu. Sahabat-sahabat pun tak bagi tahulah. Dari detail.
ayat tersebut. Tapi para ulama adalah tafsiran tu ada kata terserah pada Allah maknanya. Ada yang terus kata adalah maksud dia maksud Nabi Muhammad dan sebagainya. Ada yang kata menunjukkan kita ini jahil dan menunjukkan mukjizatnya Al-Quran ini. Sebab bermula dengan huruf-huruf yang orang musyrik ataupun orang waktu tu tak tahu apa maksud dia. Begitu. Jadi kita mulakan bacaan Al-Quran dengan yang sangat istimewa bahawa kita seolah-olah ataupun kita tidak tahu apa kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Itu yang kita tahu. Allah mengetahui maksudnya Alif Lam Mim. Itu yang kita kena tahu. Okey? Allah yang lebih tahu. Kalau kita cerita detail, nanti mungkin kita akan rasa pendapat lain dan sebagainya. Macam-macam kita akan jadi pening. Tapi kita serahkan maknanya kepada Allah SWT supaya mudah untuk kita faham. Dia adalah huruf-huruf dari Al-Quran dan pastinya ada mukjizat istimewanya lah. Okey? Jadi itulah untuk kalimah Alif Lam Mim pada ayat yang pertama. So sambil-sambil itu boleh tulis di ruang komen apa yang saya cerita. Okey. Teruskan kawan-kawan. Ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Itu je kalau maksud kat sini. Dekat tafsir Minat Ar-Rahman ni. Okey. Allah adalah nama istimewa ataupun nama bagi Tuhan. Okey. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. So kita inilah syahadah kita kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan juga Nabi Muhammad. Al-Hayyul Qayyum. So menarik ayat ini kerana dikatakan inilah ayat inilah dua ayat ini. Ayatul Kursi mula dengan kalimah apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama tak? Ayat kedua ini surah Ali Imran ni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama kan? Jadi kalau anda sama dikatakan inilah dua ayat ataupun dua nama Allah yang istimewa. Ismillah al-azam. So Arabnya. Bahasa ataupun nama Allah yang sangat agung. Okey. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Al-Qayyum ni adalah berdiri dengan sendiri ataupun mentadbirkan seluruh alam ini. So sangatlah istimewa Tuhan ini, surat Allah ini bukan sekadar Al-Hayyu, juga Al-Qayyum. Okey, la ilaha illa ni adalah Tuhan ataupun benda yang perlu kita taati, perlu yang kita sembah dan sebagainya. Macam tu, ilah tu. Ilah. So ada ayat lain pun Allah kata apa? Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Allah la ilaha illa, menafikan segala sembahan-sembahan yang lain, menafikan segala tuhan-tuhan yang lain. Dan kata Allah dalam Al-Quran, kalau ada 2-3 ilah, nescaya hancurlah, binasalah bumi ni. Begitu. Kemudian Allah terangkan lagi sifatnya, iaitu Allah mulakan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. So ini adalah penting tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita faham. Di mana surah ini kita meminta, kita berdoa. Dalam surah ini banyak ceritakan doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan masuk ayat-ayat doa ni. Kita mohon pada Allah yang Maha Hidup. Tak ada yang lain yang hidup melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain ni semua akan mati. Semua akan terhapus dan sebagainya. Menafikan semua yang akan hidup. Sebabnya tuan-tuan dan puan, surah ini dikatakan menjadi apa dia panggil kepada orang-orang Kristian, orang-orang Nasara yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan ataupun Tuhan. So ia menafikan bahawa Nabi Isa juga dia akan mati. Kan? Dia tidak hidup. Walaupun ada mukjizat dia boleh hidupkan, tak apalah, itu kuasa Allah SWT nak bagi keizinan pada dia. Tetapi dia tetap makhluk. Nanti kita akan jumpa hujah-hujah tersebut dalam ayat-ayat berikutnya. Jangan risau. So nanti kita akan jumpa huraian untuk Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini. Menarik kan? Sebab itulah Al-Quran ni kita kena baca dia sekaligus. Kita baca dia kena berterusan dekat dengan Al-Quran. Baru kita dapat poin dia tu. Okay? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum ni adalah Allah ni tak memerlukan apa-apa pun. Tak memerlukan sembahan apa sebagainya. Tak perlukan pun. Dia boleh hidup dengan sendiri. Tidak terikat dengan masa, tidak terikat dan sebagainya lah. So saya rasa tuan-tuan lebih faham Al-Qayyum ini maksud dia sebenarnya. Okey.
So pastinya bila Al-Qayyum ini Allah mentadbirkan seluruhnya. Seluruh makhluknya ini semua ditakbirkan oleh Allah SWT. Allah yang menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Semuanya kuasa Allah SWT. Mengajarkan kita kembali penetapan tauhid sesuai dengan tajuk kita, iaitu penetapan tauhid. Kita tetapkan dulu kita punya ketauhidan, akidah kita yang jelas bahawa Allah adalah yang menghidupkan, Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, ya. Okey, lebih kurang lah maksud dia. So kita tak akan lagi detail. So ini bukan tafsiran, ini adalah tadabbur je. So okey, seterusnya kita pergi ayat yang ketiga, kawan-kawan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala ni adalah turun, turunnya ataupun menurunkan. Okay? Alkitab adalah diterjemahkan, ditafsirkan Al-Quran. Bil haq adalah yang benar. Okay? Okay. Taurah adalah kitab Taurat dan Injil. Okay. Okay, lihat pada ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitab. Ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Itu dia. Apakah sifat Al-Quran ini? Yang mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Gitu. Okey. Kitab Al-Quran ini turun pada Nabi SAW sebagai panduan pada umat seluruhnya, bukan sekadar umat Islam. Apa tujuannya? Pastinya Al-Quran ni kita dah mulakan surah Baqarah tu dengan Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diterangkan lagi dalam surah Ali Imran ni, bil haq tu maksudnya dia kata la raiba fihi, tak ada keraguan. Pasti kalau kita cerita pasal dari Al-Quran, apa yang Al-Quran cerita, kita tak perlu nak meragukan lagi. Pastinya benar. Benar, tidak melainkan yang benar, melainkan semuanya benar. Okey, itu Al-Quran. Musaddiqan lima baina, dan mengesahkan kitab-kitab yang dahulu. So, dalam Al-Quran ini ada bawa balik cerita-cerita kitab-kitab yang dahulu. Cerita dulu dalam kitab-kitab yang kita dah huraikan sebelum ni. Dalam kitab Taurat, Injil dan sebagainya, cerita pasal utusan Nabi SAW. Akan munculnya Nabi di akhir zaman. So, dalam Al-Quran ada, dan Allah turunkan macam mana turunkan Al-Quran dan sebagainya kepada Nabi SAW sebagai membimbing manusia. Semua ada dalam Al-Quran. So, dia saling berkaitan kitab Al-Quran ini dengan kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah ayat 4 kita perlu beriman, kita perlu percaya bahawa turunnya kitab-kitab yang dahulu daripada Al-Quran. Okey. Wa anzalat Taurata wal Injil. Wa anzalat Taurata wal Injil. So dimention di sini Taurat. Taurat kepada Nabi siapa? Tulis di komen. Betul-betul. Doa. Taurat kepada Nabi siapa dan Injil kepada Nabi siapa? Tulis nanti supaya kita nampak poin dia tu. Apa-apa yang penting-pentingnya. Menarik juga surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Masya-Allah, masya-Allah. Nanti saya nak share apa yang saya nampak. Okey, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Al-haq ni adalah Quran, selalu disifatkan dengan al-haq. Okey. Okey, kita nak share lagi, kawan-kawan. Tengok ayat-ayat ketiga ni. Nazzala, fokus ayat ketiga. Nazzala dengan anzala. Ada beza tak nazala dengan anzala? Ada sabdu, ada syaddah kat zai kan, nazala. Dekat apa dia panggil? Anzala tu atau roh tu dia anzala, dia tak ada apa-apa lah. Dia guna hamzah, ada zai dengan lam. Okey, kalau kawan-kawan kita belajar bahasa Arab, saya share lah untuk panduan, untuk kita ingat benda ni supaya rasa istimewanya Al-Quran ni. So nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Saya rasa pernah share tapi tak ingat lah kan, dah lama juga. Nazzala ni adalah turunnya Al-Quran itu secara beransur-ansur, berperingkat-peringkat, ikut peristiwa, ada dalam satu video kat YouTube tu, dekat Al-Quran, saya share kenapa Al-Quran turun beransur-ansur, tak silap saya. Okey. Nazzala adalah kitab Al-Quran tadi kan. Untuk Al-Quran dia turun secara peringkat-peringkat beransur-ansur. Tetapi berbeza dengan Taurat dan Injil. Allah guna kalimah anzala. Anzala. Anzala ni maksudnya adalah Al-Quran, At-Taurah, kitab Taurat dan kitab Injil dulu-dulu ni turunnya adalah sekaligus. Sekali turun je lah. Tidak ada macam Al-Quran turun ikut peringkat dan sebagainya. Tidak ada.
So itu berbeza. Mukjizat hebatnya Al-Quran. Bukanlah kata kita tak yang lain tak hebat. Maksudnya inilah kuasa Allah SWT. Dan sayangnya Allah SWT kepada Nabi, kepada umatnya, turunnya Al-Quran itu peringkat supaya kita belajar sedikit demi sedikit. Kita faham sedikit demi sedikit. So anda kena tengoklah video kat YouTube tu, saya dah huraikan lah. Agak panjang. Wa'azalah Taurat. Okay ada. Sebenarnya itu cerita tentang Anzala At-Taurah dan Injil. Turunnya Taurat dan Injil ni secara sekaligus. Kalau kita tengok dalam surah balik kan, surah yang selalu kita dengar, kita baca dalam bulan Ramadan kan. Imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dalam surah Al-Qadar tu. Selalu imam baca dalam rakaat kedua tu. Diturunkan cerita, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunnya Allah guna kalimah anzalna kan. Allah tak guna anzala. Jadi saya cerita apa? Catat ni poin penting. Supaya bila kita jumpa ayat macam ni, kita ingat. Anzala. Anzala ni adalah turunnya sekaligus. Turunnya sekaligus. Bukan dari sudut bahasa, maksudnya dari sudut penggunaan dia lah. Okay. So anzala ni Allah gunakan untuk dalam surah Al-Qadar kan. So itu ayat tu merujuk kepada turunnya Al-Quran ni ke Lauh Mahfuz. Ataupun apa dipanggil lah. Lupalah olehnya ayat tempat itu. Ingatlah pula Allah Akbar. Bukan lagi dunia lah kan. Turun di sana. Baitul Izzah tu lagi dunia kan. Baitul Izzah lupalah pula Allah Akbar. Boleh tolong tak ingat lah. Okey, lepas tu turunnya situ sekaligus. So itulah Quran mula-mula turun sekaligus di Lauh Mahfuz tu lah, ataupun di satu tempat tu lah. Lepas tu barulah turun ke dunia ni sikit demi sedikit. Begitu. Itu ayat tu merujuk kepada malam Al-Qadar lah. Malam Al-Qadar tu Quran tu turun sekaligus di tempat tu lah. Lepas tu barulah turun ke dunia. Okey. Barulah turun ke dunia sedikit demi sedikit. Itulah Al-Quran. So Al-Quran ni, kalau ayat-ayat lain dikatakan nazala, turun ba'ansur. Tadi Al-Quran tu beza sikit lah. Okey, kita teruskan. Sikit lagi. Ayat akhir. Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innal ladhina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Sebelum Al-Quran diturunkan, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan ia juga yang menurunkan Al-Furqan yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Sungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab siksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab siksa kepada golongan yang bersalah. Min qablu hudal linnas. Turunnya kitab-kitab ini, kitab-kitab Al-Quran dan sebagainya, turunlah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, menjadi petunjuk. Itu dia tujuan Al-Quran. So kalau ada maps, kena ada guidance. Manusia ni kena ada guidance. Kalau tak ada guidance, tak ada guide, dia akan tergelincir. Macam naik kereta pun ada brake. Kalau tak ada brake, habislah semua. Okay. Wa anzalal furqan. Dan juga diturunkan Al-Furqan. Furqan ni merujuk kepada, ulama kata apa? Al-Quran lah. Diturunkan Al-Quran. So Al-Quran juga disifatkan sebagai pembeza antara yang hak dengan yang batil. Pembeza dengan antara yang hak dengan yang batil. Membezakan yang benar dengan yang salah. So kalau kita nak tahu raca menurut Al-Quran, so kena kaji. Akal menurut Al-Quran, hati menurut Al-Quran macam mana. Manusia, insan menurut Al-Quran macam mana. So kita bezakan. So, kita baru kita nampak kehidupan tu sebenarnya. Begitu. Agak mendalam sikit. Membezakan. Masa, macam mana Al-Quran cerita tentang masa. Macam mana Al-Quran cerita. Supaya kita nampak perbezaannya. Dengan manusia yang kita buat sekarang ni. Aktiviti yang kita lakukan. Adakah berdasarkan Al-Quran atau tidak. Soalnya, innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar. Ingat kafaru. Kita dah huraikan banyak sebenarnya dalam surah Al-Baqarah tu ada beberapa ayat tentang orang kafir. Mereka ni tahu tapi mereka lawan ingkar. Tak ikutlah. Gitu senang. Bi ayatillah, dengan ayat Allah SWT. Tak kisahlah ayat apa pun. Lahum azabun syadid. So tadi menariknya tadi kata Al-Quran ni adalah al-haq.
So kalau benda yang hak, yang benar, takkan kita nak lawan lagi. Kita dah tahu kebenaran, tak perlu nak melawan lagi. Itu je. Okay. Lahum azabun syadid. Bagi mereka azab pedih. Sebab mereka ni tahu, tapi mereka menentang, mengingkari, mengejek dan sebagainya. Itu dah sebutkan kafaru bi ayatillah. Ini berlaku pada Bani Israel. Mungkin benda ni boleh berlaku sepanjang zaman manusia ni. So benda ni tak mustahil akan ada bila-bila. Wallahu azizun zuntiqam. Allah beri amaran. Allah adalah perkasa dan sangat berat azab seksanya kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar. Okey. Itulah sedikit kita punya perkongsian untuk tadabbur ayat. Mudah saja untuk kita faham, insya-Allah. Dan kita nak kongsikan teruslah kawan-kawan apa yang boleh kita ambil pelajaran kepada episod ini. Apakah pelajaran yang boleh kita ambil? Yang pertamanya, kita tahu bahawa Allah lah yang mampu ataupun memberi keizinan kepada kita untuk mentadabbur, mengajar Al-Quran kepada kita. Itu semua dari Allah SWT. Kita pandai, kita boleh baca Al-Quran dengan baik, semuanya datang dari Allah SWT. Tak ada yang lain lah. Okay. Kita kembali kepada Allah SWT, kita jadi, bila kita masuk pada Al-Quran, saya selalu ulang, bila kita nak mentadabbur Al-Quran, kita masuk dunia Al-Quran, nak faham Al-Quran, kita jadi seperti orang yang tidak tahu. Walaupun kita seorang doktor, seorang ustaz, seorang apa pun tak kisahlah, tapi merendahkan diri dengan Al-Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran kepada kita. Seterusnya, pelajaran berikutnya adalah turun Al-Quran ni mengesahkan apa yang ada pada kitab sebelumnya. Yes. So walaupun kitab yang sebelum ini dah turun, dan dia dah ada panduan, orang-orang Yahudi semua ada yang ikut dan sebagainya. So kalau kita nak tahu kebenaran, rujuk pada Al-Quran. Sebab Al-Quran ni tak diubah, dia dijaga. Allah kata apa? Allah jamin penjagaan Al-Quran ni. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Tu satu. Allah cakap apa dalam surah Al-Hijr tu? Allah jaga Al-Quran. So ada dalam ayat tu. Kemudian dan ada juga yang dalam kitab-kitab yang sebelum ini, dalam Taurat, dalam Injil, atau sekarang dalam Bible ataupun dalam ini, ada juga mention ataupun sama dengan Al-Quran. So kita tak, kalau dalam orang Islam, kita punya situasi, bila kita nak bereaksi dengan, interaksi dengan kitab-kitab seperti Bible dan sebagainya ini, kita tak boleh tolak semua dan kita tak boleh dengar semua. Macam itulah, dalam hadis pun ada. So ada yang benar dalam kitab-kitab ini dan ada juga yang salah. So yang bezakannya kita tengok Al-Quran. Okey, itu cara dia. Turun Al-Quran mengesahkan apa yang ada pada kitab sebelumnya. Lagi, turunnya kitab sebagai petunjuk kepada umat manusia. Yes. Al-Quran adalah petunjuk kepada kehidupan manusia. dalam Al-Quran tulis Al-Quran panduannya. Okey. So, tak kisahlah. Yang penting kalau kita nak rujuk apa-apa dalam kehidupan, nak tahu neraca dalam Al-Quran dan sebagainya, kita kena rujuk apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh, manusia. Apa? Sebenarnya manusia ni macam mana menurut Al-Quran? Manusia yang Allah nak. Allah mention macam mana manusia ni. Manusia ni kategori-kategori manusia. Contohlah kan. Kemudian, sebenarnya Allah yang menurunkan kitab ini. Yes, kita kena tahu bahawa turunnya Al-Quran, powernya Al-Quran, kita boleh baca Al-Quran sebenarnya. Tapi ada yang paling power, yang menurunkan Al-Quran, yang mencipta Al-Quran, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya sendirilah kan. Kemudian, inilah ayat-ayat yang buktikan, ayat kita baca tadi, ayat 2, ayat 3, 1, 2, 3, 4 ni, dan ayat lepas-lepas ini juga membuktikan ketauhidan Allah SWT. Membuktikan bahawa Allah ini mampu menciptakan, membuktikan Allah ini adalah Tuhan yang layak disembah, membuktikan sesuai dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, dan bagaimana Nabi Isa pun dicipta oleh Allah SWT, dijadikan Rasul oleh Allah SWT, dan kita tahu apa-apa hujan yang kita hadapi pun berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah kot beberapa perkongsian saya. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat, memberi sedikit cerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan.